Aisyah tanya, kenapa sedih sangat? Itu kan Uhud lagi teruk. Kata Nabi, masa aku perang Uhud, lepas perang, aku masih ada negara. Aku masih ada kerajaan. Masih boleh panggil menteri-menteri kabinet, apa semua, boleh bincang. Mana nak bawa? Masih ada kerajaan, walaupun masih itu perang. Tetapi ketika di Taif, aku bersendirian. Mekah dia tak boleh dakwah. Taif tak boleh dakwah. Nak pergi ke mana? Masa tu aku tak tahu ke mana nak dibawakan dakwah ini. Kelam masa depan. Orang sana tak bagi, orang sini tak bagi. Sehingga kan Nabi ketika itu meratap merayu kepada Allah dengan doa yang sangat sedih, dan Nabi merintih, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadu padamu, ya Allah, lemahnya kekuatanku, sedikitnya kemampuanku, hinanya aku pada pandangan manusia. Ya arhamar rahimin, anta rabbil mustada'afina wa anta rabbi. Wahai Tuhan yang maha pengasih, engkaulah Tuhan golongan yang lemah, engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau serahkan aku sekarang? Pada siapa ya Allah? Ila ba'idi yatahajamuni, adakah engkau serahkan padaku orang jauh yang memandangku dengan wajah bengis ya Allah? Am ila aduwi malakatuhu amri, ataupun kepada musuh yang menguasai urusanku ya Allah? Nabi menangis sebab tak tahu nak bawa ke mana dakwah. Kemudian bila Nabi dah turun nak masuk Mekah, orang Mekah semua dah tunggu nak pukul Nabi. Masa itulah Nabi, Allah bantu Nabi, datang seorang lelaki nama Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni dia abang long kawasan. Abang long kawasan. Di Mekah, dia ni kira kepala jugalah. Walaupun ada Abu Jahal ke Abu Lahab ke siapa-siapa, dia ni pun sebahagian daripada orang yang disegani. Abang long kawasan lah. Lalu bila Nabi nak masuk ke Mekah, dia sendiri jamin keselamatan Nabi. Dia jadi jiwar, dia panggil. Dia jadi gerento. Jiwar ni satu istilah, dia adalah amalan musyrikin Arab dulu, yang mana mereka akan beri perlindungan kepada seseorang. Dalam bahasa diplomatik sekarang dipanggil suaka politik. Dialah menjamin keselamatan Nabi ketika balik daripada Taif. Jadi Al-Mut'im bin Adi, keluarga dia, kabilah dia, bila Nabi turun, mereka bawa anak panah dan mereka lindungi pergerakan Nabi. Memang lindung betul. Dalam kitab Rahiqul Maktum dicatatkan, Abu Jahal ketika itu sempat bertanya kepada Al-Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam. Abu Jahal tanya kepada Mut'im, Amujirun anta al-mutabi' Muslim? Engkau ni beria betul protek Muhammad. Adakah engkau nak garanti dia ataupun kau ikut dia jadi Islam juga? Jawab Mut'im bin Ali, la bal mujir. Oh no. Aku pemberi garanti dia saja. Keluarga dia semua aku kenal. Pak saudara dia, ayah dia, aku kenal semua. Jadi korang jangan usik. Kalau kau usik, kau jaga. Ini semua aku punya anak-anak buah sudah jaga dia. Mana bawah perlindungan lah. Tiger. You know tiger sudah jaga. Qala qad ajarna man ajarta. Maka kata Abu Jahal, beres. Kami juga akan lindungi orang yang engkau lindungi. Sebab itu pembelaan Mut'im bin Adi ni, walaupun dia bukan Islam, sangat memberi kesan kepada hati Nabi. Nabi sebab mengenangkan jasa Mut'im bin Adi ni walaupun dia bukan Islam. Sehingga kan masa perang Badar, masa tu perang Badar selesai. Dan orang Islam dapat tawanan perang, prisoner of war. Jadi masa tu tak ada Convention Geneva menentukan SOP. Nak buat apa dengan tawanan perang macam ni? Jadi dia orang pun buatlah macam-macam perancangan. Maka ketika itu Nabi bilang, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan, thumma kallamani fi haula'in natna, la taraktuhum lahu." Kalaulah Mut'im bin Adi masih hidup. Mut'im bin Adi meninggal dah. Kalaulah Mut'im bin Adi masih hidup,
Kemudian hari ni dia datang pada aku, beri pendapat tentang apa nak buat pada tawanan perang, aku akan ikut cakap dia. Dia dulu tolong aku banyak. Dan sebab itu kita tuan-tuan kena hidup, kena ada strategi begini. Hatta nak berdakwah sekalipun kena ada backup. Backup kena ada. Kena ada cover. Jangan, saya fisabilillah Allah jaga. Allah jamal Allah jaga. Nabi turun Taif pun Allah jaga. Tapi dia tetap ada strategi. Kena ada orang yang, bahasa kita sekarang kabel lah tuan-tuan. Kabel mesti ada. Kabel mesti ada. Hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, walaupun kita tahu Umar Al-Khattab ni orang yang garang, digeruni, tapi dia pun dapat perlindungan dari seorang musyrik bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Apabila orang Quraisy tahu dia masuk Islam. Mana Umar pun dia ada backup dia. Kalau dah 100 orang pukul seorang, hilang something juga tuan-tuan. 100 pukul kita. Jadi at least ada satu abang long, tolong protect kita. Tuan-tuan jangan buat perkhidmatan jadi abang long kawasan pula bayar 100 bulan. Tu gangster namanya. Ni kita melindungi. Engkau, ini orang aku. Kau jangan buat lebih kurang. Aku lindung dia. Itu dia panggil jiwa. Jiwa. Sebab itu, hati Nabi dipenuhi dengan kesedihan. Hati Nabi disakiti. Orang kalau hatinya tu tak happy, macam mana nak buat kerja perjuangan? Jadi Allah bawa Nabi berjumpa dengan senior dia. Salah seorang senior yang dijumpakan adalah Nabi Yusuf. Supaya Nabi kita tahu bahawa kalau kau rasa hati kau disakiti, ni orangnya. Yusuf lebih teruk daripada kau dia kena. Tapi dia steady saja. Tuan-tuan, Nabi Yusuf ni tuan-tuan, hasil daripada didikan Allah terhadap Nabi semasa Mi'raj, Isra' Mi'raj ini, Nabi dapat meneladani sifat Nabi Yusuf. Apakah sifat Nabi Yusuf yang Nabi paling respect? Pemaaf. Nabi Yusuf ni sangat pemaaf. Tuan-tuan, Nabi kita ketika jumpa Nabi Yusuf, hatinya pasti terdetik. Ini Nabi Yusuf ini. Dia boleh maafkan adik-beradik dia. Padahal adik-beradik dia khianat dia. Aku, yang khianat aku bukan adik-beradik. Orang kampung. Dia adik-beradik sendiri khianat. Lagi sedih. Kita tuan-tuan hidup, kalau orang khianat, memang kita marah. Tapi kalau adik-beradik khianat, itu kita sakit hati lain. Ni tuan-tuan kan banyak dengar orang hal tanah, berebut harta pusaka apa semua. Kalau adik-beradik tipu, itu kita memang, dia tipunya kita. Rupanya tanah tu semua dah tukar nama dia dah semua. Sakit tak hati kita? Sakit. Tapi kalau member tukar nama, kita, lama nak sabarlah dia kuat menipu. Tapi Nabi Yusuf boleh maafkan. Baik itulah Nabi bawa perangai Nabi Yusuf ini. Nabi pindah ke Madinah, Nabi bawa sifat Nabi Yusuf ini. Justru itu bila berlaku Fathu Mekah, Nabi bersama dengan 10,000 orang sahabat masuk kembali ke kota Mekah pada 10 Ramadan tahun 8 Hijrah bersamaan bulan Disember tahun 629. Nabi masuk balik Mekah dengan 10,000 orang. Orang Mekah ketika itu terperanjat, panik semua. Mereka tak sangka orang Islam yang dulu kena terajang, kena hukum, kena hina, kena macam-macam lah, hamba-hamba disepak terajang. Akhirnya boleh datang semula ke Mekah dalam keadaan membawa kekuatan. Dalam keadaan itulah orang Mekah panik. Tapi apa yang berlaku ketika itu?